Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada seluruh pelajar baharu Pusat Matrikulasi. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Sirajuddin bin Ni Abdul Hadi, merupakan pensyarah matrikulasi di Jabatan Pengajian Islam dan juga selaku penyelaras usrah Pusat Matrikulasi. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit taklimat berkaitan kaedah pelaksanaan sistem tarbiyah pelajar iaitu usrah bagi sesi 1 2020-2021 Pusat Matrikulasi. Objektif pelaksanaan usrah. Pertama, meningkatkan pembangunan kerohanian diri pelajar. Kedua, meningkatkan kefahaman mengenai ilmu agama Islam. Ketiga, merupakan salah satu syarat tambahan kepada pelajar kuis sebelum bergraduat. Ia bermaksud subjek ini adalah wajib lulus bagi pelajar matrikulasi sebelum ke peringkat seterusnya. Keempat, penyesuaian dengan keadaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bersempena wabak COVID-19. Sekretariat yang menguruskan usrah adalah Seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya, nama ringkasnya STKK, yang bertempat di Pusat Hal Ehwal Mahasiswa PHM, aras bawah bahagian pentadbiran Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Okay, nombor telefon adalah 0389 11 7000, sambungannya 3517 atau 3106 atau 1105. Kod subjek bagi usrah untuk pusat matrikulasi adalah bagi semester 1, kodnya adalah STP 1000, semester 2 STP 2000 dan semester 3 STP 3000. Jadi untuk pelajar pusat matrikulasi, setiap semester ada subjek usrah. Berikut adalah takwim bagi STP subjek usrah. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan bermula usrah pertama ataupun perjumpaan pertama adalah pada 24 hari bulan 7. Dan takwim ini telah dimuat naik oleh pihak PHM iaitu unit STKK di dalam My LMS pelajar ataupun portal pelajar. Perlantikan Nakib-Nakibah. Nakib-Nakibah ini adalah ketua bagi setiap kumpulan usrah. Okay, bagaimana pelantikan Nakib-Nakibah dilaksanakan? Nakib-Nakibah akan dilantik oleh pihak sekretariat iaitu STKK secara rawak bagi memudahkan urusan perjalanan usrah. Nakib-Nakibah akan diberikan surat lantikan rasmi sebagai Nakib-Nakibah. Tugas utama Nakib-Nakibah adalah bertanggungjawab kepada ahli usrahnya mengikut kumpulan dan sebagai pemudah cara antara pihak sekretariat dan ahli usrah yang lain. Nakib-Nakibah yang komited akan dan bertugas dengan penuh dedikasi akan diberikan sijil penghargaan e-sijil oleh pihak sekretariat pada penghujung semester. Okay, pelantikan Nakib-Nakibah untuk semester 2 dan semester 3 telah dimaklumkan dalam MyLMS. Jadi bagi pelajar semester 2 dan semester 3 boleh rujuk nama Nakib-Nakibah mereka dalam MyLMS. Manakala pembahagian kumpulan. Pembahagian kumpulan akan diselaraskan oleh pihak sekretariat iaitu STKK. Pembahagian ini akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang terdiri daripada 15 orang ahli usrah, termasuklah seorang nakib atau nakibah mengikut jantina, iaitu diasingkan lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Senarai nama mengikut kumpulan akan diuar-uarkan dan dimuat naik dalam My LMS pelajar. Okay, untuk semester 2 dan semester 3 telah dimuat naik. Jadi boleh rujuk di dalam My LMS. Manakala untuk semester 1 bagi pelajar baharu akan dimuat naik
seawal 10 hari bulan insya-Allah. Ahli usrah perlu bertanggungjawab untuk memastikan diri sendiri mengenali nakib atau nakibah masing-masing. Kaedah pelaksanaan. Bagi usrah pusat matrikulasi, kita ada 5 modul asal usrah. 5 modul asal usrah. Pertama, modul asal yang pertama adalah namanya rihlah atau riadah. Iaitu bersukan ataupun ada buat kembara dan sebagainya. Kita akan dalam tempoh PKPP ini, kaedah pelaksanaannya adalah aktiviti-aktiviti kekeluargaan yang dilaksanakan di rumah sepanjang tempoh PKP. Contohnya memasak, membuat kek, mengemas rumah, bercucuk tanam, menonton televisyen dan lain-lain aktiviti yang bermanfaat. Jadi ahli usrah diminta mengambil gambar dan memuat naik gambar tersebut pada template borang yang disediakan melalui Google Form oleh pihak STKK. Ini untuk pelajar-pelajar semester 2 dan 3 yang masih berada di rumah, iaitu pengajian mereka daripada rumah. Manakala pelajar semester 1 sekarang, mereka bolehlah buat aktiviti bersama rakan-rakan di kolej kediaman. Tetapi masih lagi mengikut SOP yang ditetapkan, perlu ada penjarakan. Modul kedua iaitu liqa', perjumpaan antara nakib dan ahli usrah. Perjumpaan antara nakib atau nakibah dengan ahli usrah. Kaedah pelaksanaan dalam tempoh PKPP ini adalah dengan melihat dan mendengar sesi tazkirah atau ceramah ringkas secara dalam talian iaitu online yang terdapat dalam media sosial seperti YouTube dan Facebook. Video tazkirah atau ceramah sekurang-kurangnya 30 minit. Dapatkan butiran penceramah, nama dan biografi. Ahli usrah diminta untuk menyediakan sinopsis ringkas berkaitan sesi tazkirah atau ceramah berkenaan dalam template borang yang disediakan melalui Google Form oleh pihak STKK. Video tazkirah ini akan diselaraskan oleh pihak STKK kepada nakib dan nakibah. Sama ada mereka akan memilih sendiri video tersebut ataupun diberikan oleh pihak STKK. Nakib-nakibah mereka ada kumpulan grup WhatsApp bersama dengan STKK dan juga saya. Yang ketiga, modul asalnya adalah puasa sunat, masih dikekalkan. Kaedah pelaksanaannya adalah ahli usrah diminta untuk membuat pengesahan puasa sunat dalam template borang yang disediakan melalui Google Form. Berapa kali kita akan lihat selepas ini. Modul asal usrah yang keempat, usrah perdana. Usrah perdana iaitu melihat dan mendengar sesi tazkirah atau ceramah atau perkongsian secara dalam talian online melalui media sosial seperti YouTube dan Facebook, iaitu live FB quiz atau Masjid Azhar quiz. Sesi tazkirah ceramah perkongsian ini akan dimaklumkan oleh pihak STKK dari semasa ke semasa. Dapatkan butiran penceramah, nama dan biografi. Ahli usrah diminta untuk menyediakan sinopsis ringkas berkaitan sesi tazkirah atau ceramah atau perkongsian berkenaan dalam template borang yang disediakan melalui Google Form dari STKK. Yang terakhir sekali adalah modul asalnya ialah menghadiri kuliah agama di Masjid Al-Azhar quiz. Kaedah pelaksanaan dalam tempoh PKPP ini adalah dengan membaca 4 surah yang terkandung dalam Al-Quran. Ahli usrah diminta untuk membuat pengesahan bacaan dalam template borang yang disediakan melalui Google Form. Jadi berikut adalah merupakan cadangan surah yang dibaca. Surah Al-Ma'idah, surah Yasin, surah Ar-Rahman dan seterusnya. Baik, kelima-lima modul bagi pelaksanaan usrah dinilai dengan beberapa kali tugasan. Yang pertama rihlah riadah, 1 kali sahaja dengan markahnya 5. Manakala liqa' perjumpaan ataupun pelaksanaan sekarang adalah dengan menonton video ceramah sebanyak 7 kali. 1 kali tugasan, 5 markah. Yang ketiga puasa sunat 4 kali, sekali puasa 5 markah. Yang keempat usrah perdana, 2 kali tugasan, 1 tugasan 10 markah, dan yang terakhir menghadiri kuliah iaitu dengan sekarang pelaksanaannya adalah membaca surah daripada Al-Quran. Ada 4 kali tugasan,
satu tugasan 5 markah. Jadi keseluruhannya adalah 100 markah. Bagaimana cara penghantaran tugasan? Penghantaran tugasan akan dibuat secara individu. Bermaksud, dalam satu kumpulan ada 15 orang, setiap individu perlu cakna untuk menghantar tugasan tersebut. Ahli usrah perlu menghantar tugasan mengikut tarikh atau masa ditetapkan secara dalam talian, iaitu online dengan menggunakan kaedah Google Form yang disediakan oleh pihak STKK PHM. Jadi, bilakah tarikhnya? Okay, kita akan lihat. Inilah tarikh penting penghantaran tugasan. Okey. Pertama, Rihlah dan Riyadhah. Boleh tengok di sini 11 hari bulan 9 2020 sebelum jam 5 petang. Yang kedua, liqa, 7 kali tugasan, iaitu perlu dihantar sebelum 11:30 malam pada setiap tarikh atau hari liqa dijalankan, seperti jadual yang telah ataupun takwim yang telah dilampirkan dalam LMS. Yang ketiga, puasa sunat. 4 kali tugasan perlu dihantar sebelum jam 5 petang pada 11 hari bulan 9. Usrah perdana pula 2 kali tugasan. Okey, perlu dihantar sebelum 1 petang pada setiap tarikh atau hari usrah perdana dijalankan. Yang terakhir sekali, menghadiri kuliah ataupun sekarang pelaksanaannya adalah membaca 4 surah daripada Al-Quran. Perlu dihantar sebelum jam 5 petang 11 hari bulan 9 2020. Baik, maklumat penting berkaitan dengan usrah. Pelajar perlu mematuhi sebarang tarikh yang telah ditetapkan seperti mana takwim usrah yang telah dikeluarkan yang boleh dimuat turun dari MyLMS. Pelajar dibenarkan membuat rayuan semakan markah mengikut tarikh yang telah ditetapkan selepas keputusan rasmi peperiksaan dikeluarkan. Rayuan semakan markah selepas tarikh tutup tidak akan dilayan. Jadi siapa-siapa nak semak markah mestilah mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Pelajar diminta sentiasa mengemas kini maklumat peribadi terutama nombor telefon dan alamat email bagi memudahkan urusan dari pihak sekretariat iaitu STKK. Okey, boleh maklum pada saya ataupun terus kepada unit STKK. Baik, itu sahaja berkaitan dengan usrah pusat matrikulasi. Sebarang soalan boleh diletakkan di komen. InsyaAllah saya sebagai penyeraras usrah akan cuba membantu anda semua dalam melaksanakan usrah kita dalam tempoh PKPP ini. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.